saya mengatakan kementerian ini adalah penting kerana sememangnya negara Malaysia inilah merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Bukan saja berbilang kaum, kita lihat juga dalam 3 kaum yang besar, iaitu Bumiputera, Cina dan kaum India. Di bawah ini pun dipecah-pecahkan. Kalau kita lihat, Bumiputera ini ada Melayu, Kedazan, Iban dan banyak lagi. Dan Cina juga sebenarnya bukan satu bangsa. Dia juga banyak kaum-kaum di bawah, Hokkien, Teochew dan macam-macam lagi. Begitulah juga orang India, ada Tamilnya, ada Malayalinya, Punjabinya. Jadi inilah keunikan negara Malaysia kita, iaitu sebuah negara yang berbilang bangsa dan tidak cukup dengan itu juga berbilang agama. Saya rasa di Malaysia ni kalau kita tengok, semua agama ada dalam negara kita kecuali saya ingat Yahudi lah. Judaism. Tapi yang lain semua ada. Islamnya, Kristiannya, Kristian pun Katoliknya ada, Protestannya ada, Buddhism, Taoism, Hinduism, banyaklah, ya, banyak agama. Jadi banyak orang tidak sedar betapa pentingnya diwujudkan Kementerian Perpaduan Negara. Kerana perpaduan negara ini Malaysia 1000 tahun lagi pun saya jangka akan menjadi sebuah negara berbilang kaum. Bermakna perpaduan negara ini tidak terhenti selepas 10 tahun ke 15 tahun ke, dia akan berterusan selagi Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan berbilang agama. Dulu dianya diletak sebagai jabatan di dalam Jabatan Perdana Menteri. Walaupun hujah pada ketika itu dikatakan bahawa letak di bawah sebuah jabatan di Jabatan Perdana Menteri menunjukkan iaitu bahawa dia mendapat perhatian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi pada hakikat sebenarnya, saya duduk dalam Jemaah Menteri selama 19 tahun. Saya berani mengatakan di sini itu bahawa isu perpaduan kaum ini di bawah sebuah jabatan di Jabatan Perdana Menteri tidak merupakan satu perkara yang sentiasa dibangkit, malah kadang-kadang dipinggir, ya. Tetapi sebenarnya perpaduan negara ini penting. Kalau sungguh, sebab Perdana Menteri dia ada banyak berpuluh jabatan agensi di bawah dia. Walaupun dikatakan letak bawah JPM ini mendapat perhatian Perdana Menteri, tapi pada praktikalnya tidak. Sebab Perdana Menteri ini terlalu banyak agensi di bawah dia. Jadi, apabila dijadikan sebagai satu kementerian, ini saya kira dia menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga kan memerlukan kepada satu kementerian. Dan saya kira ini adalah satu langkah yang cukup baik yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Paguh kerana memberi penekanan kepada perpaduan negara, dijadikan sebagai satu kementerian dan dikepalai oleh seorang menteri yang pada hari ini saya jangka Kota Tinggi merupakan orang yang paling layak untuk diletakkan di situ. Sebagai wakil rakyat, sebagai isteri, sebagai ibu, misali semuanya. Sudah tentulah wanita ni merupakan benar-benar orang yang boleh mendidik masyarakat kita kerana dia bermula daripada isi rumah keluarga dia sendiri. Pepatah Afrika kata kalau kita latih anak lelaki untuk diberikan pendidikan, maka anak lelaki itu sahajalah yang akan dapat manfaat. Tapi kalau kita latih seorang anak perempuan menjadi guru, seluruh kampung akan mendapat pendidikan. Jadi wanita yang ada pada hari ini tepat diletak sebagai menteri di sini. Tuan Ibu Ketua,
kita kena raikan kepelbagaian kita. Ya, kepelbagaian kita. Saya lihat kalau Malaysia ini merupakan sebuah negara yang hanya orang kata apa, ada satu bangsa saja, dan bukan saja satu bangsa, satu agama saja, mungkin kita akan menghadapi masalah. Macam negara-negara Islam yang kita lihat, ini realiti, iaitu kalau majoritinya satu kaum, satu agama ke apa, memang problem. Tak payahlah sebut mana-mana negara, tapi kita faham sendiri. Tetapi dengan negara kita ini pelbagai kaum, kita akhirnya akan menjadi seorang manusia yang sederhana, yang tidak ekstremis. Walaupun memang tidak boleh dinafikan, pada setiap kaum itu ada ekstrim-ekstrim elemennya di dalam masyarakat mereka. Tetapi dengan kitanya pelbagai kaum, maka kita sederhana. Dan Malaysia telah berjaya kalau kita lihat sehingga pada hari ini. Ya, mungkin hanya satu orang kata blip saja ya pada tahun 69. Tapi semenjak kita merdeka sampai sekarang, kita lihat kita menjadi sebuah negara orang kata apa, pelbagai kaum, multiracial, multireligious, tapi negara contoh sebenarnya untuk dunia melihat bagaimana kita mengurus kepelbagaian kaum dalam negara kita. Tetapi kalau kita mengurus negara kita dengan baik, itu bukannya ia jadi semula jadi. Dia tidak semula jadi. Dia bukan satu perkara yang kita capai pada ini. Pencapaian ini is without effort. No. Dengan izin, it's not true. Banyak yang telah dilakukan. Ya, banyak yang telah dilakukan untuk memastikan supaya kita coexist peacefully dengan izin, hidup aman dan damai. Walaupun perbezaan agama kita begitu jauh di antara satu agama dengan satu agama yang lain. Tapi kita okey. Tapi apa yang saya nak katakan ini, banyak, a lot of effort dengan izin telah diletakkan untuk memastikan negara kita ini menjadi sebuah negara yang aman dan damai. Walaupun perbezaan kaum, perbezaan agama, but we are okay. Dan saya bangga dengan negara Malaysia kita ini. Jadi apa yang saya nak katakan, conscious effort daripada kerajaan itu perlu. Dan memang sudah ada pun dulu. Terutamanya macam kalau kita cakap tentang perpaduan kaum, sudah tentu kita teringat kepada rukun negara. Rukun negara merupakan principal guideline kepada citizen kita untuk memastikan supaya kita hidup aman dan damai di negara yang berbagai kaum. Kepercayaan kepada Tuhan pertamanya, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Ya, yang seharusnya dinampak dalam kita bersidang dalam Dewan Rakyat lah. Tetapi kadang-kadang emosi itu lebih, sopan pun tak ada, susila pun tak ada. Ya, tapi tak apa. Ini kita parlimen, kita emosional ke apa, tidak mengapa. Tapi akhirnya dalam kita Dewan Rakyat, kita berbahas, gaduh ke, dikeluar kita berkawan. We are all professional, no differences in term of betapa kecintaan kita kepada negara Malaysia ini. Tetapi saya nak juga sebut satu dokumen yang cukup penting yang menyebabkan kita pada hari ini boleh bersatu padu. Satu dokumen yang cukup penting yang walaupun pada ketika ini banyak di kalangan kita mempertikaikannya. Saya nak sebut Sedition Act. Sedition Act ini kalau dalam bahasa Inggerisnya sedition, mungkin kita tak rasa peranan yang dimain oleh Sedition Act ini. Kerana saya kalau sedition ni sebut sebagai libel, ya, lain-lain lah. Tapi kalau kita guna bahasa resmi Sedition Act ini ialah akta hasutan. Ya. Perkataan hasutan itu memang negatif. Tetapi sebenarnya memberi peringatan kepada kita, jangan lakukan perkara hasutan.
Kerana Akta Hasutan ini tahun 1948 lah yang menyebabkan kita pada hari ini boleh hidup aman dan damai. Kita kena ingat, masa Inggeris menjajah kita, sebelum kita merdeka, Inggeris ni bukan bodoh, dia cerdik. Dia bukan saja menjajah Malaysia, tapi dia menjajah banyak tanah-tanah di seluruh dunia ini dan berhadapan dengan berbagai-bagai etnik kaum dan juga kaum dan juga agama. Jadi mereka dah tahu apabila mereka menjadi kerajaan penjajah, maka instrumen yang paling penting yang mereka lakukan untuk memastikan supaya tidak berlaku pertelingkahan di antara kaum-kaum yang mereka jajahi ialah Akta Hasutan. Sebab itu dia lama. Makna Inggeris sendiri mengiktiraf Akta Hasutan ini boleh memastikan supaya tidak bergaduh di kalangan rakyat yang berbilang kaum dalam kawasan jajahan dia. Kalau tidak, tentu dia tidak akan guna atau mewujudkan Akta Hasutan. Jadi kita, negara Malaysia, rakyat negara Malaysia, walaupun kita bimbang, maknanya kita kata Akta Hasutan tak boleh kerana salah guna. Tapi kena ingat, pepatah Melayu kata, iaitu bahawa kalau marah pada nyamuk, jangan kita bakar kelambu. Kalau soal yang kita pertikaikan itu ialah, orang kata apa, salah guna. Kalau salah guna, bukan salah akta. Tidak siapa dalam Dewan Rakyat bercakap, mari kita salah gunakan akta. Akta itu mesti diguna dengan betul. Kalau masalahnya itu dia merupakan punca yang membolehkan seseorang pemimpin menyalahgunakan akta itu untuk kepentingan diri, orang yang patut kita bakar itu pemimpin tu. Bukannya kita buang akta ini. Jadi kemudian pula ada yang mengatakan akta ini lama, ancient, 1948. Ialah kerana dia mula-mula wujud pada 1948. Kalau negara sudah maju ke hadapan 2020, maka kita buatlah pindaan kepada akta itu mensesuaikan dengan keadaan sekarang. Ya. Kalau yang dulu sudah di Padang Rengas boleh mencelah. Padang Rengas boleh mencelah. Pasir Gudang. Pasir Gudang. Ya, sudah. Berkenaan Akta Hasutan. Saya mendengar bahasan Padang Rengas, yang berhormat Padang Rengas. Satu perkara saya ingin kemukakan. Setuju tidak YB Padang Rengas bahawa satu aspek yang negatif dalam Akta Hasutan itu ialah elemen intention. Akta Hasutan ini ialah akta jenayah dan seperti yang kita tahu, prinsip dalam jenayah ada dua perkara, actus reus, perbuatan, dan mens rea, intention, niat. Tetapi dalam Akta Hasutan ini, elemen niat itu tidak relevan, tidak penting. Bersetuju tak Padang Rengas, kalau Akta Hasutan ini kita pindah supaya dikembalikan, dimasukkan elemen niat itu penting kalau nak dapatkan buktikan orang itu bersalah atau kita hukum itu. Terima kasih. Padang Rengas, boleh sambung Padang Rengas, sambung sikit je. Boleh lah, kawan. Boleh Padang Rengas? Kepada saya, tapi minta kepada speaker tambah masa saya. Okey. Kalau yang berhormat campur tangan macam ni, maknanya you are not interested in what he's saying, Pasir Gudang. Sikit je. Bagi saya peluang dulu jawab Pasir Gudang. Okey. Okay, respect even your own friends. No. Saya minta you not izin. interested in his... Kebetulan poin yang sama. You are not, no, you have to wait. Tunggu. Saya nak jawab dia dulu. Ya, ini kawan you sendiri. Yang berhormat, saya setuju. Ya, kalau dirasakan bahawa Akta Hasutan ini, kalau kita melakukan kesalahan, akhirnya membawa kepada orang kata jail term ke, sudah tentu saya rasa kita, kalau berlaku pergaduhan dan macam-macam lagi, maka kalau cadangan yang berhormat itu akan kita masukkan elemen mens rea, saya setuju. Ya, ini boleh kita bincang.
Ini yang saya katakan, itu bahawa kita permodernkan Akta Hasutan ini, ya, kerana dia memang berguna kepada kita. Saya tengok apa yang Muhammad cakap itu betul, ya. Mesti ada elemen niat untuk hasut bagi melakukan pergaduhan. So saya setuju dan kita boleh bincang dengan pihak-pihak jawatankuasa apakah untuk masukkan elemen. Sebab kalau salah pun memang masuk jail, tak silap saya. Jadi kalau jailing ni selalunya lah criminal offence ni jailing lah, ya. Jadi saya setuju kita kalau boleh kita adakan jawatankuasa kita sendiri, caucus, we look at it and kita ubahlah elemen-elemen yang baik untuk memperkukuh dan memperkuatkan Akta Hasutan ini. Ya, Sepang. Okay, terima kasih sahabat saya. Terima kasih YB Padang Rengas. Saya sebenarnya yang berhormat, yang pasal Akta Hasutan tu, tadi yang berhormat mengatakan bahawa ada dua aspek. Satu, undang-undang ni dia baik tapi mungkin salah guna. Yang itu saya setuju. Tapi yang berhormat setuju dengan saya, sebenarnya ada setengah-setengah undang-undang ini, orang putih kata inherently memang dah tak baik dah. Saya yang berhormat, saya bercakap tentang Akta Hasutan ni, saya rasa berdasarkan pengalaman lah, banyak buat kes-kes Akta Hasutan ini. Sebenarnya yang berhormat, Akta Hasutan ni banyak elemen-elemen yang sebenarnya memang tidak baiklah dari segi undang-undang. Tadi yang ditekan oleh Basri Udang salah satu aspek, ada lagi banyak aspek lain. Saya pernah untuk berhormat, seditious tendency, dia hanya boleh membuktikan tendency saja, tak perlu the actual menghasut itu. Setakat kecenderungan saja dah boleh kena tindakan. Jadi yang berhormat setuju bahawa ada undang-undang ini inherently dia memang dah ada masalah, bukan saja masalah salah guna. Apa pandangan? Tidak ada undang-undang yang boleh dikatakan 100% foolproof. Ya. Tidak ada. Mesti ada sedikit untung, mesti juga ada sedikit rugi. That's normal. Kepada saya, apa yang Muhammad maksudkan daripada mula lagi, Muhammad merasakan itu bahawa ada tendensi yang tidak bagus, tapi kita harus timbangkan dengan keperluannya kepada negara kita. Kalau sekiranya kita buang terus, ya, hasutan yang Muhammad sebut yang tak baik itu, kita akan rugi sampai ketika nanti kita bila terperangkap dengan keadaan yang tidak baik, pada ketika itu kita cari apa yang kita nak buat. Akta Hasutan dah kena buang dah hapus. Jadi jangan kita buang, kita kena timbang, ya. Kepada saya, negara Malaysia ni unik. Tidak adalah negara dalam dunia ini yang mempunyai katalah pelbagai kaum dengan pelbagai pantang dia. Ya. Sebagai contoh, kalau tak perlu buat jahat apa pun, orang Melayu, orang Islam sensitif, ya, dengan daging babi sebagai contoh, ya. Kalau di negara United Kingdom, kalau ada wakil rakyat di khalayak ramai orang Islam ambil daging babi, gigit makan depan, tak jadi apa-apa, ya. Tetapi you cuba buatlah, ambil daging babi, khalayak ramai orang Islam di depan, ambil babi, gigit makan. Itu boleh menyebabkan orang Islam marah. Ya, tapi ini boleh riot, ya. Begitu juga kita menghormati masyarakat Hindu, ya. Pada negara lain, kalau kita seekor lembu, kita sembelih tepi jalan, tak ada masalah. Lembu-lembu aku, ya, aku sembelih dia. Tapi kalau you pergi ambil lembu tu, pergi depan kuil, dia pergi sembelih, itu boleh riot. Itulah bezanya Malaysia dengan negara-negara lain. Jadi the tendency to be seditious tu pada waktu ini perlu. Sebab kenapa? Kerana menyembelih lembu bukan kesalahan. Tetapi there's a tendency to be seditious apabila you sengaja sembelih lembu depan kuil. Atau dengan sengaja you ambil daging babi, pergi kat depan masjid, gigit depan. So sebab itu jangan kita lihat daripada kacamata negara barat. Kita kena tengok uniqueness of our country Malaysia yang kita cintai, dan ini rakyat biasa perlu diberikan perlindungan. Sebab itu tuan betul, saya tahu masa saya dah habis, saya ingin menyatakan di sini iaitu bahawa
akta hasutan ini harus dipermodenkan, harus diambil kira isu tempatan dan juga mesti dipindah mengikut zaman. Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong.